Baik, Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Amar dan Dini. Selamat pagi. Ernie, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat-sihat saja ya. Dan kita kabarkan juga cuaca di daerah Tutong saat ini, saya rasa sama seperti daerah Belait ya, dalam keadaan mendung. Mendung tak bererti hujan, tapi sentiasalah harus disediakan payung sebelum hujan. Dan masa ni juga dengan keadaan cuaca yang panas, sediakan juga payung dalam keadaan panas ni. Payung sebenarnya banyak kegunaannya, Muhammad. Betul, banyak kegunaannya. Baik, mungkin dapat ditanyakan bersama dengan Ernie. Tadi kita menyentuh tentang pemakanan kita ni. Bagaimana Ernie untuk mengongsikan kepada kita bagaimana cara untuk kita ni mengawal pemakanan khusus kepada anak-anak ni. Biasalah akan disajikan minuman-minuman bergas, minuman-minuman manis, makanan-makanan pun memang mantap, tapak kuda, tapak gajah, apa lagi macam-macam tapak ataupun jual tapak rumah memang itu besar dia dapat tapak rumah. Jadi mungkin dapat dikongsikan bagaimana untuk anak-anak khususnya mengurangkan dalam pengambilan makanan yang tidak berkhasiat ini. Ya, kalau saya sendiri di musim hari raya ini khususnya Amar ya, semasa nyorang kek hari raya ni yang seperti bercoklat-coklat ni akan ditapuk. Nyorang belum lagi dipotong selagi belum ada tetamu datang. Kalau sudah awal dihidangkan memang habiskan lagi beli anak-anak. Itu sebenarnya rahsia Ernie untuk kekal manis. Kami percaya Ernie memang sentiasa manis. Ernie memerlukan gula sebenarnya. Itu caranya. Betul, begitu caranya. Dan juga mungkin habis kita dapat mengikuti cara Ernie berkenan ya. Baik Ernie, ingin juga kami ketahui ini bagaimana dengan rakan kita ataupun juga di daerah Tutong. Bahan dan juga berita semasanya. Silakan. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Amar dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, kita dapat bersua lagi pagi ini seperti biasa akan mengongsikan beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan ya. Baik, hari ini 13 Mei 2023 ada beberapa acara akan berlangsung. Antaranya ialah Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong akan mengadakan Majlis Simpulan Mesra Hari Raya pada pukul 9 pagi ini bertempat di Dewan Serbaguna Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong. Dan bertempat di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong juga pada pukul 9.30 pagi ini juga akan diadakan satu acara iaitu Taklimat Pemberikaan Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2023 sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan 2023 ya. Dan ianya berlangsung pada pukul 9.30 pagi ini di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan satu lagi info kita kongsikan antara acara yang berlangsung pada hari ini iaitu bertempat di Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Longmayan Daerah Tutong akan diadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri pada pukul 7 malam ya. Jadi diharapkan kepada jemaah-jemaah masjid ya, dan juga siapa saja yang diundang dalam Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri yang akan berlangsung pada malam nanti di Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Longmayan akan dapat hadir sama-sama menjayakan dan juga memeriahkan acara berkenaan. Baik, kita akan kongsikan lagi info yang lainnya, tetapi saksikan dulu bahan visual yang kami muatkan untuk pagi ini. Pengalaman menanam padi kebiasaannya diperolehi daripada keluarga yang menjadikan sawah padi ini sebagai sumber pendapatan. Oleh itu, mereka mempunyai kemahiran berpadi ini secara warisan. Apa yang menjadi keterujaan kepada petani adalah mendapatkan hasil yang baik untuk dituai. Setelah melalui pelbagai peringkat penanaman sehingga padi masak, selalunya masyarakat yang mengolah padi secara tempatan ini menggunakan kaedah konvensional atau tradisional. Pada zaman dahulu, cara tradisional ini dilakukan di kawasan kampung yang jauh dari pekan kerana cara ini mengurangkan kos meskipun mengambil masa yang lama untuk memproses padi menjadi beras.
disebabkan oleh peredaran zaman dan kekurangan pengetahuan dalam pengurusan padi secara tradisional, cara ini tidak lagi banyak dilakukan. Jadi apa yang ingin dikupas dengan lebih lanjut hari ini adalah mengenai kaedah proses padi secara tradisional untuk memberikan pengetahuan mengenai proses pengolahan padi orang dahulu kala. Adapun cara pengolahan padi ini melalui beberapa langkah seperti menjemur, mengisar, menumbuk, menampi dan memilih. Hari ini Babu tunjukkan memproses padi cara tradisional. Mengetam padi, diketam dulu, tu dijamur, tu diasingkan buahnya tu dari tangkainya, lepas tu ditampi, mana yang buahnya yang ringan itu ampanya tu dibuang, buahnya tu sejak yang diambil yang barat yang ada isinya macam tu. Tu dijamur, lepas dijamur baru tadi pakai kisar. Lepas dikisar, ditampi lagi untuk ngambil isinya, baratnya. Tu baru ditumbuk. Sudah ditumbuk, ditampi lagi. Tu lepas sudah pilih lagi tu mana tahu ada biji padi. Lepas tu baru boleh dimasak. Boleh dimakan lah. Di setiap langkah dan juga proses pengolahan padi ini, proses menjemur adalah penting untuk memastikan padi cepat kering, matang dan untuk mengelakkannya daripada hancur apabila dikisar dan ditumbuk. Setelah proses menjemur, proses mengisar dilakukan dengan menggunakan pengisar padi yang diperbuat daripada kayu. Ini dilakukan untuk mendapatkan beras. Cara penggunaannya, padi dimasukkan ke dalam pengisar ini dan diputarkan untuk mengasingkan padi dari kulitnya. Manakala proses menumbuk adalah tugasan yang sukar kerana memerlukan tenaga untuk mengeluarkan isi padi dan membentuk beras. Padi yang telah kering akan ditumbuk menggunakan lesung kayu, di mana semakin berat anak lesung, semakin baik tumbukan lesung tersebut. Langkah ini akan dilakukan sehingga selesai. Setelah itu, padi yang telah ditumbuk akan dimasukkan ke dalam alat menampi. Alat menampi diperbuat daripada anyaman buluh atau mengkuang. Pada proses ini, beras dapat dihasilkan walaupun terdapat habuk-habuk kecil yang masih bercampur dengan padi. Kemudian beras yang telah ditampi akan menjalani proses pemilihan. Padi yang tidak hancur akan diasingkan daripada padi yang hancur. Pemilihan akan dilakukan dengan menggunakan tangan, oleh itu mereka perlu cekap untuk memilih padi yang belum menjadi beras. Peralatan itu ada yang kena bagi saudara-saudara Babu yang pernah berpadi mesani, diorang ada padi lagi, jadi diorang bagi arah Babu macam uyud itu, macam tikideng itu tadi Babu Bali ada orang berjual macam itu, macam yang lisungnya ataupun atau Babu Bali yang kisarnya tadi itu pun kena bagi juga. Alunya pun kena bagi. Masa ni payah. Kisar dia paling payah kisar pengisarnya lah. Macam lisung ni masa ni ada orang membuat juga, tapi jarang-jarang macam tu. Pasalnya masa ni mana orang dah menggunakannya lagi. Banyak cara tradisional ni banyak prosesnya bah. Ngikut lama lagi kan tu kalau cuacanya hujan-hujan saja tidak dapat dijamur. Kalau ya macam ni tadi kan boleh
boleh tu boleh dijamur, tapi mesti yang kita ni sebelum menumbuhkan, mengisarkan mesti dijamur dalam 2 hari lah macam tu. Tapi kalau cuacanya panas terus, sehari pun cukup. Tapi kalau macam padi tadi, padi baru kan yang macam ni, tu ndak mesti 2 kali, 2 hari baru tak boleh dikisar. Dari pengalaman Babu Rasini, mendapati tata cara tradisional dapat mengekalkan kualiti dan juga tekstur biji padi menjadi lebih baik. Tambahan lagi, dengan cara tradisional ini adalah sesuai untuk penduduk yang mengusahakan padi secara kecil-kecilan dan memiliki keterbatasan dari segi peralatan. Adapun segala perkongsian ini diharapkan dapat menarik minat generasi muda dalam mempelajari dan memelihara budaya masyarakat di negara ini.